Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika astaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Zunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, pada petang ini saya menyambung lagi kisah hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang saya nyatakan semalam, hari ini insya-Allah biiznillah kita akan membicarakan berhubung dengan Usaid bin Hudayr radhiyallahu an. Di mana berhubung dengan Usaid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik lelaki ialah Usaid bin Hudayr radhiyallahu an. Dia masuk Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Yasrib, yakni ke Madinatul Munawwarah. Ayahnya bernama dengan Kata'ib, yakni ketua bagi kabilah Aus yang ada di kawasan Madinah itu. Dan Hudayr adalah juga di antara nama yang digunakan pakai sebagai meletakkan nasab kepada Usaid radhiyallahu an. Hadirin sekalian, harus kita fahami bahawasanya keturunan Usaid bin Hudayr ini adalah merupakan keturunan pahlawan, orang-orang yang berani mati dalam mempertahankan pegangan mereka. Bayangkan sehingga ada dinukilkan dalam syair Arab klasik berhubung dengan Hudayr, yakni ayah kepada Usaid radhiyallahu an. Bagaimana dinyatakan bahawasanya satu hari telah sampai detik ketika Hudayr, ya ayahnya ini, nak meninggal dunia. Maka datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Apabila malaikat maut sampai di hadapan pintu rumah Hudayr, ini cerita dalam syair ni, mereka membesar menghaibatkan dia.
Bila malaikat maut sampai dia di halaman pintu rumah Hudair, baru malaikat maut tahu. Rupanya yang nak dicabut nyawa ni si Hudair. Orang yang handal di kalangan Aus di kota Madinah. Lalu disebutkanlah dalam syair itu, malaikat maut pun berpusing-pusing selama 7 hari 7 malam. Kerana tak berani nak masuk, nak ambil nyawa Hudair tu tadi. Akhirnya hari ke-7, malaikat maut pun kembali naik ke langit. Main punya power tu, Hudair tu. Sehingga dikatakan gambaran dalam syair mereka. Malaikat maut pun takut kepada dia. Usaid itu anak dia. Maka sifat kepahlawanan dari kalangan kabilah Aus ada pada Usaid ini. Dia merupakan anak orang bangsawan. Sudah tentu. Dia kerana Madinah pertama terlampau banyak ladang-ladang tamar. Maka setiap ketua kaum mereka memperolehi keuntungan daripada hasil-hasil ladang yang dikeluarkan oleh kaum mereka. Adalah peraturan dalam kabilahnya itu. Makanya memang yang menjadi pemimpin biasanya bangsawan dan kaya raya. Dan Usaid juga adalah seorang yang cerdik, bijak, pakar dalam bidang memanah, dan juga pandai berenang. Sehingga kaumnya dari kalangan Aus menggelarkannya dengan gelaran Al-Kamil, yakni dengan maksud sempurna, lengkap. Macamlah kita kata Allah tu kamil, mutakamil. Dia sangat lengkap melengkapi. Allah ni tak ada yang kurang ke dia. Maka Al-Kamil tu digelar kepada Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apabila berlakunya peristiwa Baiatul Aqabah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah daripada itu mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu an pergi ke Madinatul Munawwarah untuk menyampaikan Islam ke sana. Di samping dia diberi sokongan oleh Abdullah bin Ummil Maktum, maka di Madinah di antara yang menanti dan membantu dia sebagai juru tunjuk di Madinah ialah As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Makanya bila sampai saja di Madinah, itulah digelarkan oleh ulama bahawasanya Mus'ab itu awal safirin fil Islam, yakni di antara orang yang awal bermusafir, dihantar sebagai wakil duta oleh Nabi dalam siri Islam ni ke Madinatul Munawwarah, the first ambassador. Dia kalau ke Yaman itu Mu'az, kalau ke Madinah Mus'ab bin Amir. Dia duta Islam yang pertama. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu an senantiasalah dia ditemani oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Pergi ke ladang sana, masuk melalui lorong ni, pagi esok pula ke lembah sana. Sebabnya Mus'ab dia tak tahu lorong-lorong Madinah ni. Maka As'ad bin Zurarah membantunya. Sehinggalah satu hari telah sampai perkhabaran kepada Usaid bin Hudair radhiyallahu an bahawa ada orang yang datang
mendakwahkan agama baru di Madinah. Dia pula merupakan pemimpin kanan dari kalangan kabilah Aus. Di Madinah yang besar kabilah dua aja, Aus dan Khazraj. Dua ni aja. Jadi dia salah satu di antara kabilah itu. Maka bila ada orang luar masuk ni, dia macam challenge. Dia mencabar dia lah. Lalu bila sampai dia khabar ini, dia mengambil keputusan menghalang Mus'ab bin Umair radhiyallahu an untuk meneruskan kerja-kerja dakwah di Madinah. Lalu dia mengambil tombaknya dengan tegas. Dia pergi dan mencari Mus'ab. Di mana berbetulan pada masa itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu an sedang berdakwah dengan orang-orang Madinah. Banyaknya dibuat di dua tempat. Pertama di ladang-ladang Madinah. Yang kedua di kawasan-kawasan telaga ataupun tali-tali air yang ada dalam ladang-ladang di Madinah. Nanti Mus'ab duduk di situ, kemudian Mus'ab akan letak kaki dia dalam mana air yang mengalir itu, sambil dia goyang-goyang kaki dia, buat cara santai, cara rileks. Dia tidak menampakkan gambaran tegang permusuhan, tidak. Makanya Mus'ab saat itu dengan lemah lembut dia akan menyampaikan dakwah. Berbetulan pada masa itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu an bersama dengan As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhum sedang berdakwah dengan penduduk Madinah. Tiba-tiba As'ad telah terlihat bahawasanya Usaid bin Hudair datang membawa tombak ke arah mereka. Lalu As'ad segera berbisik kepada Mus'ab bin Umair, hati-hati wahai Mus'ab. Ya, di mana As'ad menyatakan, hadza sayyidi qaumi wa arjahum aqlan wa akmaluhum kamalan Usaid ibnu Hudair fa in yusrin tabi'ahum fil islami khalqun kathira fasbiqillah fihi wa ahsinin atattiyalahu. Ini di antara yang diungkapkan oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Maksudnya dia kata, hati-hati wahai Mus'ab. Tuh, yang datang bawa tombak tu adalah merupakan ketua kaum bagi kalangan Aus, kabilah yang besar di Madinah ni. Dia seorang yang bijak akalnya, pandai menulis, pakar dalam bidang memanah, dan dia pandai berenang, dan dia dari kelompok berani mati mempertahankan prinsip dia. Wahai Mus'ab, jika sekiranya kamu dapat memujuknya dengan izin Allah masuk Islam, ketahuilah bahawa di belakangnya ada kabilah yang ramai. Dan kalaulah kabilah itu melihat dia menganut Islam, mereka mesti dan pasti mengikut dan menurutnya. Berhematlah kamu terhadapnya, wahai Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Lalu sebaik sahaja As'ad bin Zurarah beritahu kepada Mus'ab, lama tak lama Usaid bin Hudair datang. Dia datang, dia ambil tombak. Menurut riwayatnya,
dia hentak sekuat-kuatnya, dia cacak ke tanah. Itu isyarat awal lah. Dia lalu dia menyatakan, kamu ni daripada mana ni? Lalu mereka memperkenalkan diri, kami dari Mekah. Lalu katanya Usaid bin Hudair, pandai-pandai pula masuk ke Yasrib ni. Aku dengar kamu menyampaikan agama baru pula di sini. Ada nabi baru apa semua berdakwah ya. Kamu jangan memandai-mandai nak mengubah pemikiran orang ramai di sini. Sekarang aku minta berhenti terus, jangan berdakwah dan pulang ke Mekah. Atau kamu pilih untuk kamu tukarkan nyawamu dengan tombakku ini. Ini saja kalimah yang diucapkan oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu an. Lalu Mus'ab seorang yang tenang. Dah memang Nabi sallallahu alaihi wasallam kan seorang yang fatanah, bijaksana. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih seseorang, menyerahkan tugas, menyuruh tulis nama munafik untuk dirahsia, macam kepada Khuzaifah Ibn Yaman, tu Nabi dah tengok dah, Nabi tahu siapa yang dia suruh. Maka bila Nabi memilih Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, bermakna Nabi tahu dah dengan izin Allah, PR dia. Dia punya hubungan dengan manusia tu memang kelas. Apabila musuh ni datang di masa itu, iaitulah Usaid bin Hudair ni, dalam keadaan marah, Mus'ab segera menukar suasana. Mus'ab menyatakan begini, wahai saudaraku, apakah kamu sudi untuk mendengar beberapa kalimah yang akan aku sampaikan kepada kamu? Mohonlah kamu duduk sebentar. Jika sekiranya kamu tidak suka mendengarnya, nescaya aku akan berhenti dan terus pulang ke Mekah. Tapi kalau kamu merasakan kamu suka mendengarnya, berdiamlah di tempatmu, maka aku akan melangsung dan meneruskan kalimahku. Tiba-tiba Usaid menyatakan, sesungguhnya ini adalah ucapan yang baik. Dia kerana Usaid bin Hudair seorang yang well educated juga. Jadi cara approach dia masuk tu sesuai ke dia. Lalu Usaid pun mencabut tombaknya. Dalam kaedah Arab, bila dia dah cabut tombak tu, kira dia dah undur setapak lah. Makna marah tu dah turun, dan itu isyaratlah aku tak ada niat nak berkelahi dengan kamu. Sama juga disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Ramai di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, bila dah bertakbir 7 kali nak masuk ke medan perang, maka mereka mengambil sarung-sarung pedang mereka, ada yang melibas dan menghempaskan ke batu bagi pecah, ada yang angkat paha kanan, kemudian sarung pedang tu dipegang dan dihentakkan, dipatahkan dan dibuang. Kemudian dia cekak pedang tu, dirempuh. Nah, ini di kalangan bangsa Arab, kalau sudah sampai, dicacakkan tombak ke tanah, dipatahkan pedang dengan paha atau diempas ke batu, itu tanda kutip mayat. Kau tak mayat aku, mayat kamu. Itu maknanya. Kira masuk takbir tu, rempuh tu tak balik. Kalau jumpa kutip mayat bawa. Itu saja. Ini jiwa para sahabat sejak dari jahiliyah. Apalagi kalau di Yasrib, Madinatul Munawwarah itu, mereka berperang lebih daripada 300 tahun. Tanpa henti. Mereka hanya berhenti berperang
bersaudara sebagai satu ummah bila Nabi SAW mengikat mereka dengan akidah dan Islam dianut oleh penduduk-penduduk Yasrib, yakni Madinatul Munawwarah itu. Ini dia. Jadi dia cambuk tombak, dia duduk, patut tombak tu diletak atas paha tu, kira nak settle lah tu. Mus'ab radhiyallahu an, bila melihat dia tindakan ni, dia faham dah. Lalu Mus'ab pun mencerita, dan dia memang pandai. Orangnya lemah lembut, watak dia, rupa dia, saling tak tumpah macam Rasulullah pattern jasad dia. Sebab itu saya sebut dah, bila terjadi peperangan Uhud, di antara yang awal mati syahid dibunuh ialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kenapa? Sebab masa tu Mus'ab dia memakai baju besi, baju perang, patut topi besi, kemudian bertutup. Jadi orang tak nampak muka, kalau buka pun nampak mata sini. Bila tengok dari belakang, exactly macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Mus'ab yang pertama di antara yang dibunuh dalam peperangan Uhud, kemudian tersebar berita Muhammad telah dibunuh, sedangkan yang terbunuh adalah Mus'ab bin Umair. Dia tu Allah buat pattern badan tu macam Nabi sikit. Lemah lembut dia, cara dia interaksi dengan orang, senyum dia, jatuh bahu dia menyebabkan orang. Yelah Nabi kirim tu kita dah sebut tadi ya. Makanya bila dia bercerita, Allah Subhanahu wa taala membuka hijab. Tiba-tiba Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu diam. Dia dengar sampai ke sudah. Menunjukkan minat. Di dalam kuliah ni kita tahu anak murid ni minat ke tidak melalui dua keadaan. Pertama, dia tunggu sampai ke sudah. Yang kedua, dia banyak tanya soalan. Tu dia minat tu. Ya, jadinya habis saja Mus'ab bin bagi tahu ini sahaja yang ingin saya sampaikan. Tiba-tiba Usaid seperti separuh menggeletar jasadnya, menyatakan, alangkah indahnya kata-kata yang kamu ungkapkan. Dan dia orang cerdik. Bagaimanakah caranya saya nak menganut agama ini? Dia tanya kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Lalu Mus'ab menyatakan, pertama, hendaklah kamu membersihkan jasadmu. Yang kedua, bersihkan pakaianmu. Yang ketiga, hendaklah kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keempat, hendaklah kamu mendirikan solat. Ini menurut dalam kitab-kitab Hayatus Sahabah yang dijawab oleh Mus'ab bin Umair kepada Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Lalu Mus'ab melihat Hudair pun mengangguk dan dia tak tunggu dah. Dia terus pergi ke salah satu telaga di Madinah. Lalu dia mandi di situ, membersihkan jasad dia. Itu mandi sunat masuk Islam. Ya. Kemudian dia memakai pakaian yang baru yang cantik. Kemudian dia pergi bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Dan dia menyatakan, demi Allah, mandi saya dah mandi dah. Tukar pakaian baru pun sudah. Ajarkan saya bagaimana nak masuk Islam. Lalu Mus'ab bin Umair radhiyallahu an mengajarnya ucapan 2 kalimah syahadah. Dan pada hari itu Usaid bin Hudair radhiyallahu an masuk Islam. Hadirin sekalian, Usaid bin Hudair ini, dia ni rapat dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Sa'ad bin Mu'az adalah juga pemimpin kanan dari kalangan Aus. Makanya bila sahabat ni Usaid bin Hudair
masuk Islam, maka dia ajar saat-saat tak menangguh dah. Dia terus masuk Islam juga. Kemudian tidak lama, dalam tempo yang sekejap aja, hampir keseluruhan di kalangan Aus menganut Islam pada masa itu. Mereka-mereka inilah sebahagian besarnya yang dijemput oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada musim haji tahun depan tu. Kemudian terjadilah Bai'atul Aqabah yang kedua. Pada masa itu orang-orang Ansar tu sebahagian besarnya daripada Bani Aus ini. Ini adalah jasa yang mulia, yang besar yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah, Usaid bin Hudair, dan sahabatnya tadi radhiyallahu anhum, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, diceritakan bahawasanya Usaid bin Hudair radhiyallahu an, dia ni memiliki suara yang merdu. Suara dia sedap. Kalau dia alun mengaji ni memang sedap suara dia. Maka berlaku peristiwa terkenal yang dicatatkan oleh ulama bagaimana merdunya suara Usaid bin Hudair ini sehingga malaikat-malaikat pun turun meraihkan bacaan Usaid bin Hudair ini. Ada dua riwayat menyebut. Yang pertama menyatakan bahawa Usaid bin Hudair radhiyallahu an dalam perjalanan musafir bersama dengan anaknya. Kemudian dalam perjalanan tu dia berhenti rehat. Bila berhenti rehat, dia membaca Al-Quran. Dan dia baca tu Suratul Baqarah. Ayat-ayat yang awal daripada Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sehingga ujung-ujung ayat tu, ayat awal. Sebaik saja dia mula je baca Quran, dia tengok kuda dia meloncat. Dia baca terus, kuda dia makin meloncat. Anak dia macam resah gelisah. Dia pun berhenti baca Quran. Bila dia berhenti, dia dapati kuda dia diam. Dia baca balik, kuda dia melompat balik. Dia baca terus, loncat-loncat kuda ni hampir saja memijak akan anaknya yang ada di sisi dia. Lalu dia pun berhenti baca Quran, naik kuda, ambil anak dia, terus menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu riwayat. Satu riwayat lagi menyebut dia di rumah. Kemudian dia bangun solat tahajud. Ketika dia bangun 2/3 malam yang akhir, dia membaca Al-Quranul Karim. Elok saja dia baca Quran, dia dalam rumah, tapi dia dengar riuh di luar. Binatang-binatang ternakan dia bunyi bising. Bunyi macam kelam kabut tak tentu arah. Unta dia berbunyi, kambing mengembek, kuda pun berbunyi macam mengentak kaki. Dia berhenti baca Quran. Bila dia jenguk keluar, macam senyap aja. Lepas tu dia baca balik. Bila dia baca mula bunyi, bising tadi datang balik. Saat kali kedua dia baca ni, dia mula perasan. Keliling kawasan dia diterangi dengan cahaya yang luar biasa. Dan dia boleh nampak daripada dalam rumah dia. Kuda dia melompat macam menyentak tali nak lari. Kambing pun jadi belaga habis kelam kabut. Akhirnya dia pun berhenti. Bila dia berhenti, perlahan-lahan dia melihat
cahaya tu pelan-pelan hilang cahaya tu. Ini yang terjadi menurut riwayat yang kedua. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Baik. Bila dia alami peristiwa ni, esoknya lepas daripada subuh, dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakannya lah perihal yang dia alami 2/3 malam yang akhir dekat nak subuh tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, masa tu kamu buat apa? Lalu Usaid bin Hudair radhiyallahu an menyatakan, saya sedang baca Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, surah apa kamu baca? Lalu Usaid menyatakan, saya baca suratul Baqarah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, demi Allah wahai Usaid, sesungguhnya cahaya yang kamu lihat itu adalah para malaikat yang turun perlahan-lahan daripada langit mendengarkan bacaan Al-Quran yang kamu baca. Justru kerana merdunya suaramu. Ni kelebihan baca Quran sebelum subuh. Dalam Quran sendiri menyebut, bacalah Quran pada waktu sebelum fajar. Sesungguhnya membaca pada saat itu ada kesaksiannya. Yakni disaksikan oleh para malaikat. Ada ayat. Dia jadi Nabi kata malaikat turun. Sebab suara kamu tu sedap. Malaikat meraihkan. Demi Allah wahai Usaid, jika sekiranya kamu meneruskan bacaan Quran kamu, nescaya dunia ini akan diterangi daripada timur sampai ke barat. Dan orang ramai di Madinah akan dapat melihat para malaikat pada waktu siangnya. Ada dua juga riwayat bagaimana bentuk cahaya yang turun tu. Satu riwayat kata, cahaya tu daripada langit berpusar-pusar. Baca angin puting beliung tu lah. Tapi tak ada lagi buat apa, dia berpusing macam tu. Sampai ke bumi, dari bumi tu berputar tu naik ke langit. Satu lagi menyebutkan, cahaya tu turun daripada atas, macam daripada satu point, satu titik di langit, dia turun, dia membuka, mengembang seperti payung dan menaungi rumah rumah sahabat ni Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahawasanya sekiranya kita baca Quran, malaikat datang dan menaungi dengan sayapnya rumah orang-orang yang membaca Al-Quran. Disebutkan bahawasanya apabila ada ahli rumah yang membaca Al-Quran, makanya malaikat melihatnya sebagaimana kamu berdiri di bumi melihat cahaya bintang di langit bergemerlapan. Cahaya bintang berkelip-kelip. Macam itulah malaikat melihat daripada atas rumah-rumah di atas bumi ni. Mana yang ada baca Quran, malaikat nampak cahaya berserak-serak. Dia turun. Dia raikan bacaan dan dia rahmati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerana bacalah Quran, paksa dan usahakan diri, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Kita mengharapkan para malaikat turun insya-Allah, menaungi kita dengan sayap-sayap dia, sehingga berhaklah kita mendapat keberkatan di saat-saat Ramadan al-Mubarak ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itulah dia kehebatan suara milik Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Terjadi satu peristiwa
ketika suatu waktu Usaid bin Hudair radhiyallahu an membacakan syair-syair Arab. Dia baca syair, bersyair dia. Dan didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehabis sahaja dia membaca syair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghampirinya dan mencubit perutnya. Cubit tu cubit bukan cubit marah. Cubit seronok, cubit sayang. Macam kita lah, bila kita dengar seseorang tu melakukan sesuatu yang kita suka, yang menggembirakan kita, tak ke dia menyanyi ke dia buat lawak ke apa benda, kita yang jadi suka tu kadang kita pergi ke dia, kadang kita tepuk entari, macam tu. Allah, geramnya tengok entar ni. Apa yang entar jadi hebat macam ni? Macam tu lah. Dia jadi Nabi SAW cubit perut dia. Bukan marah tapi kerana sayang. Kerana Nabi rasa seronok. Nak bergurau dengan dia, entar ni hebat. Macam tu. Lain kalau bini kita cubit tak dapat duit, yang tu lain. Mau tanggal kulit perut kita. Ya? Ataupun kita sendiri marah ke, anak murid bila kita mengajar Quran, setengah tu dia kutil sampai berdarah perut budak tu. Itu lain. Ini cubit tu cubit sayang macam tu lah, boleh faham kan? Bilanya Nabi cubit macam tu, tiba-tiba Usaid menyatakan, Ya Rasulullah, demi Allah sakit perut saya Rasulullah cubit ni. Dia kata begitu. Lalu Nabi SAW menyatakan, kalau begitu, balaslah wahai Usaid. Sila balas. Kisah saya. Tiba-tiba Usaid menyatakan, saya nak balas macam mana ya Rasulullah? Sedangkan Rasulullah SAW sedang memakai gamis, memakai jubah. Macam mana nak kutil? Jadi tak boleh nak buat. Tiba-tiba Nabi SAW bangun. Kemudian Nabi membuka jubahnya, selak jubah, dan terlihatlah perut Nabi SAW. Rasulullah ni perut dia cantik, putih melepak kemerah-merahan. Bulu dada Rasulullah tu disebutkan berpusar-pusar seperti ombak laut, hitam berminyak berkilat. Daripada dada tu turun berombak-ombak lalu sampai ke bawah, termasuk melalui kawasan perut Nabi SAW. Cantik, berminyak, berkilat. Bila yang sahabat nampak, ada riwayat menyatakan ketika Nabi SAW memukul batu pada hari peperangan Khaybar, bila korek parit Khandak tu, batu besar tu Nabi angkat, ke pukulan tu kuat, sentaknya tu terangkat jubah, sahabat nampak. Cantik jasad Nabi. Kemudian perut Rasulullah lepeh dengan dada seperti sekeping papan. Itu Rasulullah tu. Kita perut kita maklum, tak payah hurai. Kadang-kadang mandi kena baling 2 kali kalau pakai cebok. Ambil gayung pertama siram mata kepala, ambil gayung kedua baling ke bawah. Tidak, tak basah. Itu dia perut kita. Nabi ni seperti sekeping papan, kata ulama. Makanya bila Nabi buka je, Usaid tak tunggu dah. Dia terus lompat memeluk dan mencium jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Dia menyatakan, Ya Rasulullah, tidak ada yang aku kendaki melainkan aku mau supaya pipiku bersentuhan dengan kulitmu. Ini dia. Lalu Nabi SAW membiarkan. Ini kelebihan yang diperolehi oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu peristiwa yang lain, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Usaid bin Hudair, kemudian mereka berbual-bual, ia berborak bersama, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku, kata Rasulullah, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kamu, wahai Usaid, dan kaummu di kalangan kabilah Aus, kerana kamu banyak menolongku dalam memenangkan Islam ini. Usaid juga menyatakan, akulah yang terlebih dalam nak menyatakan kesyukuran kepadamu, ya Rasulullah. Kamilah sebenarnya, bukan kamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya kamu adalah kaum, yakni Bani Aus, dari kalangan kabilah yang baik-baik. Ingat, wahai Usaid, akan datang satu ketika di mana kamu dari kalangan Aus akan disisihkan oleh manusia. Akan datang saatnya nanti, kamu tidak akan dipedulikan. Bersabarlah pada masa itu, wahai Usaid. Pesanlah kepada kaummu supaya bersabar sehingga bertemu denganku di telagaku pada hari kiamat nanti. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada kolam Kausar dia. Jadi Nabi beritahu dah awal kepada Usaid, kabilah Aus, dia dan kaumnya akan disisih dan tidak dipedulikan. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Naik Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Naik Sayyidina Umar menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Kita tahu zaman Sayyidina Umar ramai yang terlibat dengan peperangan, sampai jatuh Parsi dan Rom, dan banyak dapat harta ghanimah. Terjadilah satu peristiwa. Pada suatu hari, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an memberi harta ghanimah kepada orang ramai, ya, kepada tentera yang terlibat. Berbetulannya pada masa itu Usaid bin Hudair radhiyallahu an, dianya diberikan sehelai jubah, ya, oleh Sayyidina Umar ibn Khattab daripada ghanimah perang. Dia dapat jubah selai. Lalu dia pakailah jubah tu. Tiba-tiba dengan takdir Allah, elok-elok, dia ni miskin, elok dia pakai dia jubah tu. Lalu seorang Quraisy di hadapan Usaid, di mana Quraisy ini memakai jubah yang mahal, yang lebih cantik daripada apa yang dipakai oleh Usaid bin Hudair. Lalu tersentak hati Usaid, lantas dia teringat akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Lalu Usaid mengumpulkan orang ramai di Madinah. Kemudian Usaid pun menyampaikanlah hadis tadi, menceritakan kepada orang ramai, khususnya di kalangan Aus, supaya berhati-hati dengan ujian dan bersabar, kerana Nabi pesan kita akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga dia di akhirat nanti. Tiba-tiba ucapan perhimpunan yang dibuat oleh Usaid bin Hudair sampai ke pendengaran Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Amirul Mukminin Umar ibn Khattab keluar mencari Hudair. Ya, Usaid, mencari Usaid bin Hudair. Bila dia cari jumpa di masjid,
kebetulan Usaid sedang nak sembahyang. Lalu Usaid menyatakan, ada apa wahai Amirul Mukminin? Saidina Umar menyatakan, aku berhajat untuk bertemu dengan kamu. Sudahlah kalau Umar nak jumpa ni. Usaid menyatakan, insya-Allah, tapi saya nak solat dulu. Umar kata, tak apa, entah solat, anak tunggu ni. Maka Usaid solat. Selesai daripada solat, dia pun datang bertemu dengan Umar. Lalu dia menyatakan, apakah perihalnya wahai Amirul Mukminin? Lalu Umar dengan tegas menyatakan, demi Allah, wahai Usaid, apakah benar khabar yang sampai kepadaku bahawasanya kamu menghimpunkan orang ramai dan kamu menyatakan bagian-bagian kepada mereka? Usaid menyatakan, demi Allah benar, wahai Amirul Mukminin. Lalu Saidina Umar radhiyallahu an menyatakan, demi Allah wahai Usaid, semoga Allah mengampunkan dosa-dosamu. Sesungguhnya jubah yang cantik. Umar tahu. Sesungguhnya jubah yang cantik yang engkau lihat dipakai oleh orang Quraisy yang lalu di hadapanmu itu adalah jubah yang menjadi ghanimah yang aku berikan kepada salah seorang dari kalangan Aus, tetapi dia menjualnya kepada orang Quraisy yang berkenaan. Semoga Allah mengampunkan dosamu, wahai Usaid bin Hudair, kata Umar. Dia diam. Kemudian Umar pun diam. Tiba-tiba tak lama Umar jadi runsing pula. Lalu Umar bertanya, wahai Usaid, apakah kamu kira apa yang kamu sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bahawa orang Aus Ansar ini akan diabaikan? Ini terjadi di zamanku ini sekarang, wahai Usaid? Usaid menyatakan, aku tidak mengetahuinya wahai Amirul Mukminin. Tetapi pada pandanganku tidak. Kamu menegakkan keadilan. Dan ketahuilah wahai Amirul Mukminin, aku mengumpulkan orang ramai tadi hanyalah sekadar mengingatkan mereka tentang hadis yang tiba-tiba aku teringat hadis itu, aku baca, aku sampaikan. Aku tidak menyindirmu dan aku tidak mengata apa-apa ke atasmu demi Allah. Aku hanya sampaikan hadis saja. Barulah tenang hati Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadirin sekalian, ramai di kalangan para ulama yang menyatakan bahawasanya hadis itu berhubung dengan puak-puak Syiah la'natullahi alaih yang menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyisihkan para sahabat, yang menghina orang-orang yang awal, yakni as-sabiqun al-awwalin, as-sabiqun al-awwalin, yaitu yang kata ulama dimaksudkan dengan hadis yang berkenaan. Hadirin dan hadirat, para netizen yang dirahmati Allah sekalian, apabila berlakunya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah perdebatan hangat di antara Muhajirin dan Ansar bagi meletakkan ketua atau khalifah untuk menggantikan Rasulullah membawa kepimpinan politik Islam di Madinah. Perdebatan menjadi hangat sehingga datanglah satu saat Usaid bin Hudair bangun menyatakan, demi Allah, memang kita mengakui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
seorang nabi dan rasul yang diutuskan. Tetapi tidakkah juga kita dapat memahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah muhajirin, yakni orang Mekah yang datang berhijrah ke Madinah. Oleh kerana Nabi itu muhajirin bukan ansar, maka pandanganku, berilah penghormatan kepada angkatan muhajirin. Maka itulah baru selesai persetujunya umat melantik Abu Bakar. Kerana Nabi itu sendiri kata Usaid bin Hudair adalah merupakan seorang muhajirin, orang yang hijrah. Ini di antara kalam dia yang mententeramkan keadaan pada masa itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Usaid bin Hudair radhiyallahu an meninggal dunia pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum. Pada hari dia meninggal dunia, dia meninggalkan hutang 4,000 dirham. Dia susah. Lalu keluarganya bermesyuarat mencari jalan bagaimana nak selesaikan hutang Usaid bin Hudair ini. Akhirnya mereka mengambil keputusan menjual tanah yang mereka miliki untuk membayar hutang itu. Sampailah perkhabaran ini kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Lalu Sayyidina Umar menyatakan, demi Allah, sesungguhnya Umar tidak akan membiarkan keluarga Usaid dalam keadaan miskin sesudah kematiannya. Lalu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an menyelesaikan dan menguruskanlah perihal hutang piutang yang tertinggal itu. Dan Usaid meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun 20 Hijrah. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu an sebagai khalifah, dia salah seorang yang memikul jenazah Usaid untuk ditanam di perkuburan Baqi'. Berbahagialah Usaid, dia didoakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sementara dia sendiri adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itulah kisah berhubung dengan Usaid bin Hudair radhiyallahu an. Insyaallah biiznillah esok jam 3 petang, esok hari apa ya? Rabu. Esok jam 3 petang kita akan bertemu seperti ini dan saya akan mengupas riwayat hidup Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hingga berjumpa petang esok, mohon like and share, panjang-panjangkan kepada rakan-rakan yang lain. Dan jangan lupa bulan yang penuh keberkatan ini banyakkan menderma. Berikanlah sumbangan kepada tabung gombak amal yang tertera di skrin masing-masing. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kamu semua. Kita tangguh dengan tasbih kifarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'usri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.